نبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena pada pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu selepas solat subuh. Ini kali yang pertama barangkali kata kasih saya lah, kita dibenarkan untuk mengadakan kuliah subuh. Mudah-mudahan dengan kita berada di kuliah seperti ini, kita memulakan hidup kita ini dengan berjuang jalan Allah. Kerana sabda Nabi SAW, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Jadi kita sekarang ni sedang berada di perjuangan jalan-jalan Allah ni, macam orang berjuang, macam orang berperang. Kalau kita mati tak sempat balik, mati syahid gitu tu. Orang mati syahid masuk syurga tanpa hisab, terus masuk syurga tanpa hisab kalau dia dikira syahid oleh Allah SWT. Alhamdulillah, dapat kita menyambung pagi ni setelah terputus selama 3 bulan. Akhir saya datang dulu bulan Mac. Bulan April tak datang, bulan Mei tak datang, bulan Jun tak datang, bulan Julai pun datang. Itu mujur-mujur tak datang juga. Mungkin bulan Ogos itu baru datang. Alhamdulillah dapat kita datang. Ya, dikurung oleh Allah Ta'ala. Yang ngurungnya bukan orang, Allah yang ngurungnya. Bukan kita aja, bukan saya aja, bukan tuan-tuan aja, bukan perempuan aja. Semua dikurung oleh Allah Ta'ala. Raja-raja dikurung oleh Allah Ta'ala. Jeneral-jeneral yang banyak tenteranya pun dikurung oleh Allah Ta'ala. Jeneral di Amerika tu sikit punya kuat, dia kurung di Tuhan juga, tak boleh keluar. Ya, jeneral di Israel tu punya gagah, tapi dikurung oleh Allah Ta'ala juga. Presiden dikurung, Perdana Menteri dikurung, raja-raja dikurung,
Yang di Tuan Agong dikurung, padahal yang ditakutkan benda yang tak nampak tu bukan nampak pun. Siapa yang nampak kan? Gambarnya adalah coronavirus. Siapa yang tak nampak? Tapi dengan kekuasaan Allah Ta'ala dikurungnya semua dalam rumah. Ulama-ulama dikurungnya, pembesar-pembesar negara dikurungnya, ketua-ketua ketenteraan dikurungnya, gubernur-gubernur dikurungnya. Lebih-lebih orang macam kita lagi lah ya. Kemudian apa hikmahnya didatangkan itu? Di antaranya kedai nombor ekor tutup. Walaupun nak ambil nombor ekor tak dapat, tak ada kedainya. Tak boleh keluar rumah, macam mana nak pergi? Kedai arak tutup. Baik ini tak ada arak pun, alhamdulillah lah. Tapi nombor ekor ada kot ya. Kedainya ada ataupun orang yang kerjanya ke sana kemari. Mencari pelanggan nombor ekor ada kot ya. Itu dah tak ada keluar dah. Rompakan tak ada, samunan tak ada, naik kelab tutup. Sini tak ada naik kelab, tanya tualang tak ada naik kelab katanya ya. Tapi bukan so-so ada, tutup semua, maksiat tutup, judi tutup, arak tutup, karaoke tutup. Itulah dia di antara hikmahnya, zero maksiat. Ya, mudah-mudahan pengajaran dari Allah ini menyedorkan kita bahawa Allah yang lebih berkuasa, mengalahkan tentera-tentera yang hebat dalam dunia. Tentera mereka tu bomnya sikit punya hebat. Gitu kan tentera Rusia tu bomnya ada cluster bom namanya, punya hebat, pun tak boleh nak buat apa-apa. Dengan kuman yang sangat kecil, tak nampak di mata kepala kita, pun dah berjaya mengurung kita ya. Sebab Allah kabar Quran apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu itu berkuasa. Berkuasa Allah mengurungnya. Ini pengajaran bagi Allah Ta'ala. Pengajaran dari Allah Ta'ala kepada kita bahawa Dia lah yang berkuasa. Tak ada siapa yang berkuasa ya. Jadi kita kena besarkan Allah Ta'ala, kena takutkan Allah Ta'ala. Sampai sekarang ni masih lagi manusia takutkan Allah Ta'ala ya. Kerana dengan kuman ni, di Amerika masih ramai lagi mati ya. Berkata 100,000 yang mati dulu. Padahal tenteranya hebat, bomnya kuat, pelurunya mandai. Ya, kelengkapan ketenteraannya lengkap, tapi pun juga mereka takut juga. Jadi mudah-mudahan kita sedar bahawa Allah lah yang berkuasa, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab bila dah mati semua orang masuk, Allah tanya pembesar-pembesar dunia. Ya, Allah tanya Hitler, Allah tanya Napoleon Bonaparte, Allah tanya Abraham Lincoln, Allah tanya George Washington. Apa Allah tanya? Limanil mulkul yaum, kata Allah nanya mereka-mereka yang pembesar-pembesar dunia. Seorang pun tak jawab. Mana jawab dah mati? Lalu Allah sendiri jawab, Lillahil wahidil qahar. Allah lah yang berkuasa. Ya, Allah sajalah yang tunggal. Wahid tu tunggal. Al-Qahar tu yang berkuasa. Yang lain tak ada berkuasa. Itu yang kita sebut 17 kali sehari malam tu. Maliki yaumiddin. Yang memiliki hari agama, yang menjadi raja kepada hari agama. Yang lain pun tak ada kuasa. Jadi mari kita sama-sama membesarkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman dan dapat kita diiktiraf iman kita oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita beriman dengan Allah Saleh, ganjarannya tak lain tak bukan kita dapat syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah kabar Quran Jonan, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda syurga angkat tangan? Dan tengok mereka orang nak angkat gambar ni kamera ni tak? Dia tanda syurga. Lantaklah kita ada aksi sampai masuk neraka. Siapa nak angkat tangan? Jadi kita ni kalau boleh jangan sekali-kali masuk neraka ya.
biar dapat syurga tanpa masuk neraka. Lambat pun tak apalah, asalkan dapat syurga. Asalkan jangan masuk neraka ya. Kalau neraka tak ada siapa lalu nohornya. Tak ada siapa lalu nohor neraka. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda. Lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia ni. Siapa lalu nohor yang kata kan? Anak gambar. Mana korang ni? Alright. Untuk pagi ni kita sambung lagi pengajian kita. Kalau tak salah saya lah ikut tanda saya di sini lah. Bab yang keempat pada menyatakan kelebihan selawat atas Nabi SAW. Betul ke? Betul? Betul kan? Ya? Tak betul pun tak ada mendengar kan? Dah tak ada siapa yang tahu. Betul ya? Bab baru. Bab yang keempat pada menyatakan kelebihan. Apa kelebihan? Faedah. Keuntungan. Apa untungnya? Selawat atas Nabi SAW ya. Dan iaitu jika daripada Allah Ta'ala, maknanya rahmat. Kalau Allah selawat pada kita itu rahmat. Tanda Allah nak bagi rahmat pada kita. Bila dapat rahmat, layaklah masuk syurga ya. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya. Jangan balik daripada masjid dengan nyengit aja aku kalau mati syurga mana lagaknya. Syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Jannatul Khuld ke, Jannatul Jalal ke. Jangan perasan. Tahu perasan? Tahu apa perasan? SS. Apa SS? Syok sendiri. Kita hanya boleh masuk syurga kalau dapat rahmat dari Allah SWT. Tidak akan dapat rahmat dari Allah SWT, kena banyak selawat. Allah kata ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Awalnya nak sabar dulu. Bila sabar, itu ganjaran yang Allah bagi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang dapat selawat dari Tuhan mereka dan juga dapat rahmat, dan mereka itulah juga yang dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi banyak selawat, nanti Allah datangkan rahmat. Dan jika daripada lainnya, daripada malaikat dan lainnya daripada itu, maka maknanya doa, maknanya ad-doa. Ya. Kalau dari malaikat itu doa, dari kita pun doa juga. Kita mendoakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita doakan mudah-mudahan Nabi itu mulia darjatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, selawat ni itulah satu ibadah yang Allah turut serta. Ya, yang lain Allah tak ada ikut. Allah tak ada buat pun. Dia tak perlu nak buat. Kita semayang tadi, Tuhan semayang kan? Kalau Tuhan semayang ni nyembah siapa? Kita semayang tadi nyembah Tuhan, nyembah Allah. Kalau Allah semayang dia nyembah siapa? Kalau dia nyembah sesuatu, tak ada. Bukanlah dia tu Tuhan, bukanlah dia tu apa. Dia menyembah sesuatu. Dia tu makhluk macam kita lah. Jadi Allah tak semayang, Allah tak puasa. Tapi selawat, Allah selawat sekali. Yang selawat kepada kekasih dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu Allah kabul Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selalu baca Tok Bilal masa Jumaat kan? Khatib nak naik tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah pun selawat, malaikat pun selawat. Sallu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu kepadanya dengan banyak-banyak selawat. Selawat kepada Allah banyak-banyak, bukan selawat kepada Allah, selawat kepada Nabi. Allah pun tu sama. Allah kata Allah dan malaikat. Allah pun selawat, malaikat pun selawat. Kita tak nak selawat. Banyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Kita sekali je selawat kepada Nabi, Allah balas balik berapa kali? One more time. Kita selawat sekali kepada Nabi, Allah balas balik berapa kali? 10 kali. Bermakna Allah ampunkan dosa kita 10 kali. Kita sekali aja. Bukan terus selawat sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat tu. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tunjina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at dan sebagainya. Selawat tu. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi dawaiha. Selawat juga. Macam-macam selawat ada. Selawat syifa ada. Selawat tunjina ada. Macam-macam. Ada satu kitab yang dituliskan oleh Al-Fadhil Almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Ada 300 jenis selawat. Jadi boleh carilah. Ya? Jadi banyak selawat. Kerana pahala itu kembali kepada kita. Yang ini pun juga. Allah khabar kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu. Ini firman Allah ya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ujung ayat yang saya baca tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setiap minggu dibaca di Tok Bilal. Ada setengah tempat tu 3 kali betul. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampai 3 kali. Selawatlah kamu kepadanya, selawatlah kamu kepadanya, selawatlah kamu kepadanya. Nyazwan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah nak bagi kita perhatian yang tenang bila dengar je Nabi Muhammad disebut, kita jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu. Bila dengar je Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kesusahan dapat pahala. Tapi ada orang ketik, tak ada. Ni harap siap. Jenuh nyebut Muhammad, diam dia dekat. Ya? Padahal bila kita sebut sekali aja sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kali. 10 kali Allah ampun dosa kita. Tak kata tak sampai tak nak tangan. Allah ampun dosa kita 10 kali Allah ampun. Kita sekali je minta dengan Allah, Allah ampun 10 kali. Automatik Allah bagi keampunan. Jadi banyaklah berselawat kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya apa? Hai mereka yang beriman, mereka itu selawat olehmu atasnya atas Nabi dia. Dan salam olehmu, selawat dan salam ya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu tu selawat. Ya. Sallu alaihi, selawat kamu atasnya. Wa sallimu, dan selamatkan. Doakan selamat. Dan selamat. Jadi selawat untuk selamat. Dan selamat atasnya dan salam olehmu akan sebagai salam. Banyak-banyak salam. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ini firman Allah Taala. Jadi banyaklah selawat ya. Nak berdoa pun selawat. Selawat menjadi rukun ya tak? Mana kata imam ni? Ada selawat tak ketika baca khutbah? Jadi rukun khutbah tu. Salah satu rukun khutbah tu selawat ya. Penting sangat selawat. Ya. Lepas tu kalau khutbah tak ada selawat, tak sah ya. Rukun khutbah tu ada. Yang pertama apa? Membaca alhamdulillah. Yang kedua selawat kepada Nabi. Yang ketiga wasiat. Yang keempat ayat Quran. Mana-mana ayat Quran baca ya. Yang kelima berdoa. Itu antara rukun khutbah. 5 tu mesti ada. Ini selawat dia ya. Kemudian 10 karamah. 10 karamah atau karamah. Sebenarnya karamah ya. Orang yang berselawat. 10 kemuliaan bagi orang yang berselawat. Siapa tak nak kenal? 10 kemuliaan bagi orang yang berselawat tu. Ya, kata Syekh Al-Fasi pada syarhu Dalailul Khairat, ketahui olehmu bahawasanya bagi orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 karamah, 10 kemuliaan, 10 faedah, 10 keuntungan. Siapa tahu? Apa keuntungan orang selawat tu?
Yang pertama menselawat akan dia oleh malaikat apa? Oleh Malakul Jabbar. Malakul Jabbar tu artinya pemilik yang maha berkuasa. Ya, Malakul Jabbar tu Allah lah. Karena Allah tu sifatnya Al-Jabbar. Al-Jabbar tu yang berkuasa. Malakul Jabbar tu raja sekalian yang berkuasa. Allah lah selawat balik. Berapa kali? Kita selawat sekali. Allah balas balik 10 kali. Yang pertama. Yang kedua mensyafaatkan dia oleh Nabi Al-Mukhtar. Mensyafaatkan dia oleh An-Nabi Al-Mukhtar. Al-Mukhtar itu yang terpilih. Siapa Nabi yang terpilih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat apa artinya? Apa arti syafaat? Bantuan, pertolongan dari Allah. Kita nak syafaat dari Nabi besok tahu. Sudah mati esok, menderita di padang mahsyar tu. Ya, matahari sejengkal dari kepala, berasak-rasak, berimpit-rimpit. Ya, kata Nabi macam anak panah dalam busar panah. Punyalah ramai, punyalah berimpit-rimpit. Nak gerak pun tak boleh. Telanjang pula tu tahu. Semua telanjang tu. Tidak kena tengok orang ni puja mana rupa, orang ni mana rupa, musuh mana. Tidak kena tengok apa tu. Tak sempat. Masa itu Aisyah nanya. Ditanya saja Rasulullah, tidak kemalu ketika itu telanjang ni. Kata Nabi masa itu tak sempat nak malu. Tak sempat memikirkan hal malu pun tak ada. Ya. Kenapa masing-masing risau? Takut manjang. Kecuali orang-orang yang dapat naungan arah. Yang tak ada naungan arah tu, mengerjat kedua tu. Matahari sejengkal dari kepala. Bayangkan matahari itu sejengkal dari kepala. Peluhnya ada yang hat mata kaki, ada orang peluh hat betih, ada orang peluhnya hat lutut, ada orang peluhnya hat paha, ada orang peluhnya hat pinggang, ada orang peluhnya hat dada, ada orang peluhnya hat leher, ada orang peluhnya apa kepala ada. Dan ramai yang berenang dalam peluhnya sendiri. Itu keadaan dia pada masa. Tak mati pula tu. Ya, walaupun tenggelam tak mati. Sudah mati di dunia ni, besok di akhirat tak ada mati lagi. Itu keadaannya, menderita. Sudah tak tahan melejat. Jadi minta. Minta syafaat. Mula-mula minta kepada Nabi Adam. Tok kita. Minta kepada Nabi Adam. Wahai Toki. Agak ni lah saya tak. Esok kita tahu dia ke tak macam tu. Wahai Toki. Tolonglah kumai ni. Minta kepada Tuhan supaya kami ni. Lekas-lekas dihisap oleh Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi. Aku komen. Aku tak boleh nak tolong komen. Habis tu jumpa pula Nabi Nuh. Nabi Nuh pun jawab macam tu juga. Aku malu nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawab macam tu juga. Lepas tu jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun jawab macam tu juga. Nafsi jawabnya. Nafsi. Lepas tu jumpa pula dengan Nabi Isa. Nabi Isa pun jawab macam tu juga. Nafsi. Akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun minta doa kepada Allah Ta'ala. Dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadilah kita ni umat yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menjadi umat yang pertama dicek oleh Allah Ta'ala. Dihisab oleh Allah Ta'ala. Kita potong queue. Padahal kita ni umat yang terakhir. Patutnya kita last kena hisab kan. Ini dah. Kita yang pertama sekali dihisab. Kerana doa. Itu namanya syafaat. Syafaat itu syafaat yang paling besar. Dipanggil syafaatul kubra. Syafaatul kubra. Syafaat yang besar. Itu kalau tidak syafaat itu, banyaklah berselawatkan Nabi SAW. Ya? Jangan orang selawat di mu'amid ni tak mulut je. Kuncam je. Orang selawat tu. Kuncam je mulut tu. Ketik benar kan nak memuji Nabi Muhammad. Nak minta doa untuk Nabi Muhammad. Ya? Yang pertama ya. Menselawat akan dia oleh Malikul Jabbar. Bukan malaikat dia. Malikul Jabbar tu artinya apa? Yang memiliki Jabbar. Allah yang memiliki Jabbar. Sifat Allah tu Jabbar. Jabbar tu artinya pencukup. Yang kedua, mensyafaatkan dia oleh An-Nabi Al-Mukhtar. An-Nabi itu Nabi lah. Nabi Muhammad. Al-Mukhtar tu terpilih. Nabi yang terpilih oleh Allah Ta'ala. Dia Nabi Muhammad. Muhammadinil Mukhtar. Kita puji Nabi ya. Yang ketiga, mengikut dengan malaikat al-akhyar.
Bukan kita aja berselawat. Malaikat al-khair, malaikat al-khair tu malaikat yang baik, yang bagus. Itu al-khair. Malaikat tak reti nak derhaka kepada Allah Taala. Malaikat itu satu makhluk yang sentiasa taat kepada Allah Taala. Dia tak reti nak derhaka, tak reti nak ponting. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah dalam Quran dalam surah Tahrim, ya. Itu malaikat. Tak reti nak ponting, tak reti nak derhaka, tak reti nak buat maksiat. La ya'sunallah, dia tak reti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itu malaikat. Dia pun sama-sama. Malaikat al-akhyar, yang baik-baik. Jadi malaikat pun sama. Mula-mula tadi Allah pun sama selawat. Yang kedua Nabi Muhammad selawatkan diri dia, ya. Kemudian yang keempat, menyalahi akan munafiqun dan kufar. Artinya dia tak ikut munafik. Munafiqun tu orang-orang munafik, di plural, ya. Kalau seorang panggil munafik, kalau banyak munafiqun, ikut struktur ayat, ya. Dan kufar tu orang-orang kafir. Itu namanya kufar. Orang kafir ni ada 4 jenis. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Yang ketiga dipanggil mulhid. Yang keempat dipanggil munafik. Itu kafir belaka tu. 4 jenis kafir. Yang pertama murtad. Ditolakkan imannya. Ditolak imannya kerana dia melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadahnya. Itu murtad. Menghina Quran, menghina Nabi, menghina sunnah Nabi. Lagi apa? Menghina hukum Tuhan. Menghina janggut Nabi. Orang janggut tu getik aku tengok Ajul-Rahim tu ni. Getik aku tengok Ajul-Rahim tu janggut macam kambing. Itu murtad tu. Kerana janggut tu sunnah Nabi. Dia soal tak berjanggut soal lain. Tapi menghina satu hal lain, ya. Jangan menghina sunnah Nabi. Betul aku tengok Imam Pian tu. Lepas makan jilat jari. Padahal itu sunnah tak? Sunnah ke tak jilat jari tu? Bukan ke sunnah Nabi? Dia tak nak tak apa. Tapi jangan menghina sunnah Nabi. Itu namanya murtad. Ditolak iman. Menghina. Betul aku tengok semayang tonggang-tonggik. Murtad. Jaga baik. Yang kedua musyrik. Musyrik itu artinya menyamakan Islam, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu musyrik itu, menyekutukan Allah. Ya. Katanya pokok itu Allah, pokok itu Tuhan, lembu itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Itu musyrik itu, mensyirikkan Allah Taala, ya. Di antara orang ramai yang tak sedar mensyirikkan Allah Taala dia apa? Dia menyatakan semua agama adalah baik. Semua agama adalah baik. Syirik tu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kerana menyamakan Islam itu dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Christianity, menyamakan Islam dengan Buddhism. Syirik tu. Kalau seorang panggil musyrik, kalau ramai musyrikin. Kalau perempuan musyrikah. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Mulhid ni orang yang tak percayakan agama. Mulhid, orang yang tak percayakan agama. Islam pun tak percaya, Kristian pun tak percaya, Hindu pun tak percaya, Buddha pun tak percaya, Tuhan pun dia tak percaya. Ya, kebangkitan dari kubur pun tak percaya, neraka tak percaya, syurga tak percaya. Setelah mati, matilah. Padahal mati itu permulaan bagi fitnah, ya. Itu apa? Mulhid, komunis. Mulhid itu tak beriman dengan, tak percaya dengan Tuhan. Sosialis, etis, free thinker. Itu semua mulhid namanya. Yang ketiga. Yang keempat namanya munafik. Munafik ini pura-pura beriman. Tapi sebenarnya dalam hatinya kafir. Dalam hati yang tak beriman. Cakap orang putihnya hipokrit. Hipokrit. Pura-pura beriman. Tapi yang sebenarnya dia tak beriman. Dalam hati dia tak beriman. Itu munafik. Orang pura-pura. Itu 4 jenis. Orang kafir tu. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana tak? Mana tak tuan? Siapa tak? Murtad. Siapa tak murtad?
Siapa nak musyrik? Siapa nak mulhid? Siapa nak munafik? Empat-empat tanda ya. Di antara yang keempat itu yang paling Allah marah, yang paling Allah murka ialah munafik. Kerana dia serupa kita. Dia musuh dalam selimut. Itu munafik ya. Paling Allah marah orang munafik lah. Sebab nanti di akhirat nanti sudah masuk neraka tu, orang munafik ditempatkan di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Ini Allah khabar Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Itu ya. Itu faedahnya. Dia tidak ikut orang munafik dan tak ikut orang kufar. Itu nombor 4. Yang kelima, menghapuskan kesalahan dan auzar. Auzar itu ni dosa-dosa. Orang yang berdosa panggil auzar, dia melakukan dosa. Jadi selawat tu menghapuskan segala kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa. Bila kita selawat sekali, terhapus dosa kita. Karena Allah balas balik. Bila Allah selawat balik, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya, jadi banyaklah berselawat, bukan susah. No. Entah naik motor tu Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh kan? Dengan mengtakar saya banyak mengtakar Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja boleh selawat. Terhapus dosa kita. Itu yang kelima. Yang keenam, menolong bagi menyampaikan segala hajat dan ausar. Ausar tu ni keperluan ya. Apa saja hajat dan ausar, nak berdoa mulakan dulu dengan selawat. Adab doa macam mana? Itu orang dengar ke Imam Pian doa? Mana punya? Ada tak selawat dalam doanya? Ada tak mulakan dengan selawat? Ada. Selawat dulu. Nak berdoa tu selawat dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat tu. Baru doa. Ya Allah ya Tuhanku. Macam tak apa-apa boleh ya. Cakap Melayu boleh, cakap Jepun boleh, cakap orang putih boleh, cakap Arab boleh, apa saja yang doa cakap bahasa. Tapi yang afdalnya dari Al-Quranul Karim. Itu yang paling afdal, yang paling baik. Ya. Jadi apa? Menolong bagi menyampaikan segala hajat dan ausar, keperluan. Apa saja keperluan dunia atau akhirat, minta tuan-tuan. Allah dah khabar, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, minta kamu kepada aku, niscaya aku akan tunaikan permintaan kamu. Itu yang ke-6. Yang ke-7, 10 ya. 10 faedah orang-orang berselawat tadi. Yang ke-7, bercahaya dan cemerlang zahirnya. Dan asrar tu batinnya. Bercahaya dan cemerlang wajahnya tu. Orang yang rajin selawat tu cemerlang cahaya apa yang tahu. Ya, walaupun dia bukan cantik, tapi bercahaya-cahaya. Cuba tengok tuan-tuan guru yang dulu-dulu. Tengok mana rupanya. Tengok dia pun. Ya, tengok dia pun tenang kita tengok ya. Saya tengok tuan guru saya tu tenang rupanya. Padahal dah tua tu. Umur dah 1 tahun. Udah berkedut muka tu. Tengok macam bercahaya-cahaya rupanya tau. Berseri-seri rupanya. Jangan tengok saya berserabut tengoknya. Ni tuan guru yang dulu-dulu. Tuan guru kita dulu-dulu ya. Pasal apa? Mereka tu banyak berselawat. Mereka banyak berselawat, banyak berdoa dan sebagainya. Mereka tu orang soleh. Itu dia. Berseri-seri, bergemilang. Ya. Cemerlang. Lagi apa? Gemilang, terbilang. Bercahaya-cahaya rupanya. Yang ke-8. Kelepasan daripada huru hara negeri Darul Bawar. Darul Bawar tu negeri akhirat ya. Huru hara negeri akhirat. Bila dah kiamat tu, dekat nak kiamat tu huru hara dah mula ya. Dah mula huru hara tu. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, kata Allah dalam surah Abasa wa Tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari yang dia lupakan saudara-saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara-saudara dia lupa, adik-beradik lupa, kakak lupa, abang lupa, adik lupa. Dia ingatkan diri dia aja.
Kena hari tak ada orang tak ada berlaku, tak ada huru hara. Tu masih ingat lagi kita adik-adik kita, masih ingat kita kan abang kita, masih ingat kita kan kakak kita. Tapi sampai satu masa esok, huru hara tu. Di hari kiamat pun begitu juga, di mahsyar pun begitu, lupa sekali-kali. Wa ummihi wa abih, dan maknya dan ayahnya dia lupa. Kita sekurang-kurangnya dengan mak ingat juga, walaupun mak tu dah tak ada, dah meninggal lama. Tapi kita ingat mak juga. Bila tergelincir, oh mak je kan. Ingat ke mak juga. Esok lupakan mak. Dengan ayah pun lupa. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat pun dia tak ingat. Dan juga anak-anak pun tak ingat. Kita sekarang ni ingat anak-anak. Anak ini sini, anak ini sini, anak ini. Anak ini kerja, ada kerja apa, peguam, anak ini kerja jurutera, anak ini kerja engineer, macam-macam lah ya. Kita ingat. Dengan anak-anak. Kadang-kadang kita tak tanya apa dia ngabur. Anak saya yang doktor tu sini. Saya tak tanya apa anaknya doktor. Dia yang ngabur anak doktor. Ya tak? Ada dah orang begitu. Sekali lagi, ada dah orang begitu. Ya. Ngabur cerita anak dia. Bangga dengan kejayaan. Betul tu, bangga tak ada salah ya. Tapi kalau tujuan nak menunjuk-nunjuk, ada jadi salah ya. Tapi masih itu tak ada ingat dah. Anak-anak tak ingat. Wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu masing-masing memikirkan tentang kejadian, tentang perkara yang akan berlaku pada diri mereka saja. Apa nak jadi lepas ni? Apa nak jadi lepas ni? Apa nak jadi lepas ni? Itu aja kita ingat. Yang lain tak ada. Itu namanya huru hara yang amat dahsyat ya. Itu namanya kejadian itu negeri Darul Bawar. Darul Bawar tu bukan ikan bawal ya. Darul Bawar tu artinya negara huru hara. Kemudian yang ke-9, memasuk akan negeri Darul Qaror. Darul Qaror itu nama syurga. Syurga ada 8. Salah satu namanya Darul Qaror. Syurga ada 8 tuan-tuan. Yang pertama dipanggil namanya Jannatul Firdaus. Yang kedua dipanggil Jannatul Adnin. Yang tiga dipanggil Darul Salam. Setiap hari, setiap kali semayang kita baca Darul Salam. Ada tak? Wa adkhilnal jannata Darus Salam. Ada tak? Kita minta Darus Salam. Yang ketiga. Yang keempat dipanggil Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Ya, tiap minggu dibaca di Tok Imam. Ya. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ya. Atau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu ialah syurga yang bernama Mawa, Jannatul Ma'wa. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Jannatul Na'im, yang penuh dengan nikmat-nikmat. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal, segala-galanya yang kekal. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, negara yang agung. Dan yang ke-8 namanya ini yang tadi, Darul Bawar atau Jannatul Qaror. Jannatul Qaror ya. Itu 8 syurga. Yang mana tak? Yang mana tak ada? Yang mana tak? Ya Allah, yang mana tak? Mana tak ada? Nak yang mana? Nak Firdaus? Yang lain tak ada? Ya Allah, kalau ditanya syurga mana tak? Jawab apa? Tak semua lah. Ya Allah. Semua tak? Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang sini, kadang sana sini ya. Masing-masing ada nikmat yang tersendiri. Itu dia 10 ya. 10 fadilat, 10 keutamaan bagi orang yang rajin berselawat. Kemudian keuntungan pula. Tadi faedah, ini keuntungan. Karamah tadi kemuliaan. Yang ini keuntungan. Apa dapat orang selawat tu? Dan lagi katanya tersebut dalam Hadain al-Anwar. Hadaiq bukan in ya, ada Hadaiq al-Anwar. Kitab namanya. Bermula segala faedah dan pertaruhan. Segala faedah dan pertaruhan bagi orang yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 40 faedahnya. Ndak ke tak ndak. 40 faedah hendak ke tak nak. Atas diam kucum. Kudam je boleh. Selawat dia banyak-banyak. Ada 40 faedahnya.
Yang pertama faedahnya menjunjung perintah Allah dengan selawat itu. Tanda dia mengikut perintah Allah. Dia dapat pahala tu. Bila buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang, dapat pahala tu. Selawat dapat pahala. Yang pertama ya, pahala apa? Pahala mengikut perintah Allah. Pahala menjunjung perintah Allah Taala. Yang kedua, muafakat akan dia Allah Taala pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah pun selawat, kita pun selawat. Muafakat, bersepakat dengan Allah. Allah selawat, kita pun selawat juga. Ya, kerana inilah selawat saja yang ibadah yang Allah turut serta. Yang lain tak ada. Itu selawat ya. Banyak kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun selawat sendiri ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang garanti dapat pahala ada dua aja. Walaupun tak khusyuk, walaupun tak faham, garanti ada pahala. Yang pertama selawat Nabi. Yang kedua baca Quran. Dua tu. Ya, walaupun tak faham baca Quran pun dapat pahala. Yang lain kena faham tahu. Zikir yang lain kena faham. Subhanallah, subhanallah, kena tahu apa maknanya. Kena khusyuk. Kalau tak khusyuk tak dapat pahala. Kena khusyuk tu. Bila disebut ilahana ya Rabbana subhanallah, kita masuk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kena sedar. Kalau mata kena lewa je subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bersuara cicak subhanallah, subhanallah. Oh tekul lalu. Itu tak dapat pahala tu tahu. Tapi kalau selawat tak khusyuk pun dapat. Begitu juga baca Quran, tak khusyuk pun dapat ya. Tak faham pun dapat ya. Lebih-lebih lagi kalau faham. Itu dia ya. Jadi apa? Muafakat dengan atas akan dia akan Allah Taala pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, muafakat akan dia malaikat pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi muafakat dengan Allah, ni muafakat dengan malaikat pun. Malaikat pun selawat juga. Itu yang ketiga. Allah selawat, malaikat pun selawat. Yang keempat, hasil 10 selawat daripada Allah Taala. Dan orang-orang yang selawat atas Nabi 1 kali. Siapa selawat 1 kali, Allah balas balik berapa kali? 10 kali. Kalau tidak, selawatlah. Sekali aja. Allahumma salli ala Muhammad. Allah balas 10 kali. Ya? Saya ngajar ni banyak selawat. Mudah-mudahan Allah balas. Lah. Sekali selawat, Allah balas 10 kali. Kalau 2 kali, 20 kali. Kalau 10 kali, 100 kali. Ya, tidak banyak-banyak Allah selawat kita, kita banyak selawat dengan Allah Ta'ala. Ya? Itu yang keempat. Yang kelima, diangkat baginya 10 darjat. Sekali selawat, Allah angkatkan 10 darjat. Selawat sekali lagi, 10 darjat sekali lagi. Selawat lagi sekali, 10 darjat lagi. 4 kali selawat, 40 darjat. Kalau 100 kali selawat, 100 darjat. Kalau 1000 kali selawat, 10,000 darjat. 10, 10, 10, 10 ya. Jadi banyaklah darjat tu berpangkat. Dalam dunia ada pangkat tak? Kalau jadi polis ada pangkat tak? Mula-mula lance corporal, mula-mula private lah. Lepas itu lance corporal, lepas itu corporal, lepas itu sarjan, lepas itu sarjan major. Lepas itu sub inspector, lepas itu inspector, lepas itu OCPD, macam-macam pangkat. Tapi tak sampai 10 pun. Tapi ini, sekali selawat Allah bagi pangkat 10 pangkat. Selawat lagi 10 lagi. Macam orang yang kajian selawat tu, macam Cik Imam Pian ni tak tahu berapa ribu pangkat. Selawat je kajian. Jadi banyak selawat. Diangkat baginya 10 darjat. Yang keenam, disurat baginya 10 kebajikan. Sekali selawat 10 kebaikan. Sekali selawat 10 kebaikan. Sekali selawat ditulis bagi itu 10 kebaikan. Kamu dapat ini 10. Sekali selawat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 10 apa kebaikannya. Dan sebagainya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. 10 dosa dihapuskannya. Apa saja dosa? Dosa pakai seluar pendek dihapuskannya. Tapi dosa kecil lah, dosa besar dah ya. Dosa kecil dihapuskannya. Dosa apa lagi? Dosa nari, berjoget. Berjoget tu. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Dihapuskan dosa tu ya. 10 kejahatan.
Tapi kejahatan yang kecil. Dosa besar tak boleh. Dosa besar kena ampun ya. Kena minta ampun. Kena taubat. Kena taubat nasuha namanya. Dosa kecil terhapus apa itu. Dengan selawat hapus. 10 dosa kecil tu dihapusnya. Lambat semayang tu dosa kecil tu ya. Lagi apa? Pakai seluar pendek. Lepas tu nyemur kain ketang dada. Itu dosa kecil tu. Dihapuskan oleh Allah Ta'ala ya. Yang ke-8. Diharapkan qabul doanya. Sebab kita berdoa jangan lepas selawat. Ya. Bila berdoa mesti di antara adabnya selawat. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat itu. Apa itu baru doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina dan sebagainya. Apa saja doa. Ya. Minta dengan Allah tapi didahului dengan selawat dulu. Kita juga nak khutbah, selawat ya. Diharapkan qabul doanya. Yang ke-9 sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hendakkan syafaat Nabi. Ya, syafaat tadi yang besar tadi kan syafaatul kubra, ada 8 syafaat tau. 8 syafaat Nabi ni. Di antaranya apa? Masuk syurga tanpa hisap dengan syafaat Nabi. Tak ada hisap, tak ada cek, terus masuk syurga itu dengan bantuan daripada Nabi. Kemudian dia patut masuk neraka, tapi dengan bantuan dari Nabi dia tak masuk neraka, masuk syurga je sudahnya. Itu lagi apa? Dinaikkan pangkat di akhirat. Orang ni dapat pangkat al-muqarrabin, orang ni dapat pangkat al-muflihun, orang ni dapat al-faizun. Dinaikkan pangkat dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa lagi? Apa lagi? Diringankan seksa di neraka. Seperti apa? Seperti Abu Talib, walaupun mati yang tak beriman, tapi di neraka dia ringan, tak ada seberat seksa orang lain ya. Seperti Abu Lahab, hari Senin tidak hari Senin ringan seksanya. Kenapa hari Senin ringan seksanya? Kerana dia ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dia sangat seronok, gembira penuh. Maka setiap hari Senin diringankan sikit seksanya ya. Itu di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mengeluarkan orang dari neraka. Dia dah masuk neraka tu, dia keluarkan dari neraka. Itu pun syafaat Nabi juga ya. Ada 8 syafaat Nabi ya. Jadi semuanya syafaat itu berguna untuk kita. Jadi banyak nak syafaat Nabi itu, banyaklah kita berselawat akan dia. Yang ke-10, sebab bagi ghufran. Ghufran itu ni pengampunan ya. Sebab bagi ghufran. Ya, pengampunan dosanya dan menutupi segala apa tu? Aibnya, uyubnya. Ya, kalau satu aib yang benda yang memalukan dia. Bukan kemaluan ya, kemaluan lain. Yang memalukan dia tu aib dia. Ya, pluralnya uyubnya ya. Segala benda-benda yang aib tu. Dihapuskan segala benda-benda yang menjadikan dia itu malu ya. Itu yang ke-10. Yang ke-11 sebab bagi memadakan barang yang dicitanya. Apa yang dicita dapat dengan banyak selawat. Allah kabulkan. Kerana kita selawat kepada Nabi, Nabi itu sebab kekasih Allah Ta'ala, Habibullah. Jadi kalau kita minta kepada kekasih Allah, lekat aja Allah kabulkan ya. Itu sebab bagi mengadakan barang yang dicitanya. Yang ke-12 sebab bagi mendapatkan, sebab bagi mendapangkan ataupun mendampingkan, salah baca ni, salah ejen ni, mendampingkan, sebab bagi mendampingkan berhampiran hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dekat dengan Nabi esok di akhirat, nak bersama dengan Nabi di syurga, banyak selawat dengan Nabi ya. Nanti esok bersama dengan Nabi, bersama dengan Nabi Muhammad ya. Ke mana ada Nabi Muhammad, di situ ada kita. Banyak selawat. Yang ke-13 sebab bagi menepati sedekah. Macam kita bersedekah tu, Allahumma salli ala Muhammad, macam dapat pahala sedekah ya. Sedekah ni besar pahalanya tau. Kita sedekah RM1, Allah balik paling kurangnya RM700. Itu sedekah ya. Itu Allah janji dalam Quran tu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi sullikum sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah ya. Bandingan mereka-mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah ada seperti seorang menanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 benih. 100 kali 7 berapa? 7 kata. Itu selemah-lemah balasan dari Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itulah selemah-lemah balasan dari Allah. Ya. Okey. Itu sebab bagi macam sedekah dapat pahala sedekah ya. Mana kira? Sebab bagi menepati sedekah, macam bersedekah tu. Yang ke-13. Yang ke-14 sebab bagi menunaikan segala hajat. Apa saja hajat selawat dulu dengan Allah Taala. Insya-Allah selawat dulu dengan Nabi Muhammad. InsyaAllah ditunaikan apa hajatnya. Ingin apa? Ya? InsyaAllah adalah hajat. Selamatkan aku, kata dia selawatnya. Apa hajatnya? Baikkanlah penyakit aku. Selawat dulu. Ya? Ingat apa? Tenangkan jiwa aku. Selawat dulu. InsyaAllah. Allah akan tunaikan hajat kita. Selawat kepada Nabi. Tapi yang menunaikannya Allah Ta'ala. Ya? Kerana Allah suka kita berselawatnya. Yang ke-15, sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang selawat atas Nabi SAW. Bila kita selawat, Allah selawat balik. Malaikat pun selawat balik. Ya, kita selawat untuk Nabi, Allah selawat untuk kita. Malaikat pun selawat untuk kita. Yang ke-15. Yang ke-16, sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi SAW. Suci hati kita ni. Berkat. Apa saja anugerah dari Allah berkat. Ya, telinga berkat, lidah berkat, tangan berkat, mata berkat, perut berkat, kemaluan berkat, kaki berkat, semua berkat. Bila berkat baru layak menerima rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila dapat rahmat. Bila dapat rahmat, layaklah masuk ke dalam syurga. Ini 16 ya. Yang ke-17. Sebab bagi kesukaan hamba. Sebab bagi kesukaan hamba, seronok ya, kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Maknanya dia Allah bagi dia ketenangan jiwa, dapat syurga di dunia ni. Di dunia dia dapat syurga. Jannatul ajilah nama bahasanya, dapat dalam dunia ni tenang jiwa, seronok je, tak ada banyak masalah. Itu syurga tu. Orang tak ada banyak masalah, orang dalam syurga lah. Jadi banyak selawat Allah bagi di syurga dunia dulu sebelum dapat syurga yang sebenar di akhirat. Tidak kita nak. Ya, ini kadang-kadang macam-macam masalah. Masalah kesihatan lah, masalah penyakit lah, masalah ekonomi lah, masalah anak-anak lah, masalah keluarga lah, masalah isteri, masalah suami, macam-macam masalah. Ini tak ada masalah. Itu orang yang dapat syurga dunia. Jadi banyak selawat, tenang jiwanya. Ini boleh try, boleh pandu, boleh cuba. Banyak selawat tengok hidup senang ke tak? Kalau ada masalah Allah boleh selesaikan. Ya, sebab bagi kesukaan hamba dapat syurga di dunia dia. Dahulu daripada mati, belum mati dapat syurga dah. Yang ke-18 sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Tak ada huru-hara. Tak ada duduk bawah matahari yang terik, tak ada. Dapat naungan aras. Tak kata nak naungan aras. Orang yang berada di bawah naungan aras dia senyum aja. Nongin je ya. Macam duduk bawah aircon je. Tak ada panas pun. Yang luar tu panas, matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Ini duduk nongin je. Awak dapat naungan aras ya. Dia masuk dalam 7 golongan yang dapat naungan aras. Lain kali cerita 7 golongan dia. Macam tu ya. Yang ke-17. Yang ke-18 sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Yang ke-19 sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atas dia. Siapa yang selawatkan Nabi dia jawab. Dia jawab. Maknanya dia doa untuk kita. Selain Allah jawab, Nabi menjawab juga ya. Jadi semua jawab. Allah jawab, malaikat jawab, Nabi pun jawab. Kalau kita selawat sekali je kepada Nabi SAW ya. Ayat 19. Yang ke-20 sebab menjaga bagi lupa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila sebut Nabi Muhammad, tak ada lupakan Nabi Muhammad. Barulah kita ikut dia, jadikan dia contoh dalam hidup kita. Apa saja kita buat ikut Nabi Muhammad. Semayang ikut Nabi Muhammad. Apa saja, akhlak ikut akhlak Nabi Muhammad. Itu fadilat selawat. Ya. Yang ke-20, 21. Sebab bagi menghilangkan papa orang yang selawat atasnya. Tahu papa? Bukan papa ya, papa. Apa itu papa? Papa kedana, apa tak ada. Iman tak ada, ibadah tak ada, pahala tak ada, reti tak ada. Lagi apa? Duit tak ada. Itulah orang yang paling celaka, kata Nabi. Orang yang paling celaka ialah orang yang papa dalam kehidupan di dunia, papa di kubur, papa di akhirat. Itu orang yang paling celaka. Di dunia apa tak ada. Di akhirat pun tak ada apa. Pahala semayang tak ada, pahala selawat tak ada, pahala itu malang ya. Itu orang yang paling celaka. Innal asqiya al-asqiya. Orang yang paling celaka daripada segala yang celaka ialah dia fakir dalam hidup di dunia, fakir di kubur, fakir di akhirat. Itu apa ya? Jadi kalau tak nak jadi apa? Banyaklah apa? Banyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22, sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat itu. Kita selawat tu baunya harum aja ya. Dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. Esok kita selawat tak ada nyesal dah ya. Yang nyesal tu orang tak selawat, orang selawat tak ada nyesal dah. Di hari kiamat nanti dapat pahala-pahala mana nyesal dah, seronok pula ya. Bagi mujuk ke selawat itu. Bagi orang tak selawat tu menyesal tengok orang dapat ini, orang ni dapat ini, tu imam dapat ini, tu siap dapat ini, tu tu wilayah dapat ini. Dia tak dapat, melopong tengok. Menyesal aku tak selawat dia kena. Ya. Itu dia yang ke-21 tadi ya. Yang ke-22, sebab bagi mengharum yang tadi dah tadi ya. Yang ke-23, menafikan daripada hamba itu bakhil daripada selawat atas Nabi tatkala disebutkan namanya. Orang yang tak nak selawat kepada Nabi bila disebut nama Muhammad atau sebut nama Nabi, diam tak nak selawat, itu dikira orang bakhil, orang kedekut, orang tangkap jerin, orang tak hidung masin, orang apa lagi? Orang apa lagi? Bakhil, kedekut, tak hidung masin, tangkap jerin lagi apa? Cikir. Tak arti kalau cakap cikir. Orang kata ni tak ada serupa dengan cakap orang kampung gajah. Cikir. Ya. Jadi bila dengar je Nabi Muhammad apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dia cikir. Kedekut itu. Ada lagi satu tapi ini jarang guna orang. Film namanya, film. Itu cikir tu. Kena belajar cakap orang kampung gajah ni. Ini orang kampung gajah tu. Ya. Itu dia. Jadi tak ada dia jadi bakhil ya. Kalau bakhil apa kata Nabi? Wal bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga dan dekat dengan neraka. Itu kalau orang bakhil ya. Yang ke-24, kemenangan daripada doa. Kemenangan daripada doa. Doa orang atasnya. Dan hinalah yang meninggal. Yang meninggalkan selawat itu hina ya. Kemenangan bagi daripada doa orang atasnya, orang doa pada dia. Dan hina bagi orang yang meninggalkan selawat atasnya tatkala disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak nak sebut tu hina ya. Dihina bukan sekarang di dunia, bukan sekarang ni dihina, di akhirat besok. Hina dia. Walaupun dalam dunia ni dia mungkin pangkat besar, mungkin gaji besar, rumah besar, tukar besar, cakap besar, tapi di akhirat besok hina jadinya. Ya. Kemudian yang ke-25. Datang orang yang selawat atas jalan syurga. Orang yang selawat tu nampak jalan ke syurga. Dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada selawat. Orang yang tak selawat tak tahu jalan ke syurga. Cari tak jumpa, cari tak jumpa, cari lagi jumpa, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Sudahnya bila jauh dengan syurga dekat dengan apa?
Jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Dekat dengan neraka lah. Jadi kalau nak dekat dengan neraka, tak usah salawat. Dengar je Nabi Muhammad disebut, diam, tak cakap ya. Kemudian yang ke-26, sikit lagi. Kita ambil, habiskan baris ni. Akan datang kita baca baris yang apa, muka surat yang lagi satu ni. Yang ke-26, lepas daripada busuk majlis yang tiada mengucap padanya zikrullah dan selawat. Tak ada nyebut Allah, tak ada nyebut Rasul. Mana majlis-majlis tak ada menyebut nama Allah, tak ada menyebut nama Rasul, busuk majlis tu. Ya? Majlis joget busuk. Ada ke orang joget Allahumma salli ala Muhammad? Ada ke? Ada? Orang karaoke ada ke? Ada? Nyebut nama Allah? Tak ada. Nama Allah kita sebut. Yang lain disebut, that's the way I like it. Itu sebut. Busuk majlis tu. Jadi kalau ada selawat, tak ada busuk dah ya. Harum. Itu yang 26 ya. Lepas daripada busuk majlis itu. Yang ke-27, sebab bagi sempurna kalam. Perkataan kalam tu perkataan ya, sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna tu, baik kalam tu. Bermula dengan alhamdulillah. Sebab apa-apa hal pun kita selalu puji Allah Taala ya. Yang ke-28, sebab bagi kemenangan hamba dengan lahir atas siratal mustaqim. So di atas siratal mustaqim tu cepat je Nabi Muhammad bantu kita kan. Untuk kita meniti siratal mustaqim. Panjang cerita siratal mustaqim tu akan datang cerita insya-Allah. Ini nak habis ni. Dah sejam dah. Dah sejam dah. Oi, 1 jam 1 minit dah. Minta maaf ya. Sikit lagi je. Yang ke-28, sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas titi siratal mustaqim. Kerana bila lepas titi siratal mustaqim tu ke mana perginya? Lepas daripada titi sirat tu ke mana perginya? Ke syurga lah. Kalau jatuh ke mana? Kena kakek sampai tak kena kan? Saya bersiur ya. Yang ke-29, 31 semua di sini dalam muka surat ini. Yang lepas ini ada lagi ya, ada 40 semuanya. Yang ke-29, sebab bagi berjumpa orang yang menselawat atas Nabi alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam dengan Allah dan sana artinya pahala. Sana yang hasan, yang baik, pahala yang baik, balasan yang baik. Ya, antara langit dan bumi. Dapat pahala lagi tu. Yang ke-30, sebab bagi rahmat Allah. Allah datangkan rahmat. Bila Allah bagi rahmat, dapatlah nanti layak masuk syurga. Yang ke-31, bagi berkat. Berkat mata, berkat telinga, berkat lidah, berkat duit, berkat anak, berkat isteri, berkat. Berkat tu apa? Boleh melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan segala larangan. Ada lagi 9. Itu bulan depan lah insya-Allah ya. Ada lagi 9. 41 semuanya. Jadi ini kita habis 31. 10 lagi lah. Fadilat selawat ya. Alright. Sekian dulu. Ada bangkangan? Tanya. Boleh sila. Dia membina masjid Dirar. Allah bagi panduan dah. Bukan untuk orang nak payah kita kenal. Untuk diri kita jangan jadi munafik. Banyak Allah bagi panduan. Apa kata Allah? Ya? Orang munafik tu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surah Al-Baqarah. Ya, iaitu mereka-mereka yang apabila bersama dengan orang beriman mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada geng-gengnya, kawan-kawannya, member-membernya, mereka berkata kami bersama dengan kamu. Member tu orang kafir lah. Bila bersama dengan orang kafir tu kata kami sama dengan kamu. Tadi sama orang beriman tu olok-olok aje. Itu dia antara tandanya kata Allah. Dan dalam ayat Quran tu surah Al-Baqarah ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama orang beriman tadi olok-olok aja, acah-acah aja, bukan benar. Jadi maknanya dia boleh dua alam. Dengan orang beriman dia macam orang beriman. Bila orang kafir dia jadi orang kafir.
Kalau zaman orang beriman, orang punya selawat kuatnya. Sallallahu ala Muhammad. Bila pergi orang kafir, ada berjoget sama orang kafir juga. Udah ada karaoke dengan orang kafir. That's the way I like it. Aha. Kalau geng-geng Hindustan pun, ya ho janggeli kahing lah. Itu tanda orang munafik. Banyak lagi tanda. Boleh katakan tiap juzuk tu ada lah tanda-tanda orang munafik. Jadi kita nak elak macam tu. Bukan nak tuduh orang. Itu tak lain sana tu. Jangan ya. Untuk diri kita. Itu nak tahu tanda-tanda munafik. Carilah cerita orang munafik itu dalam Quran ya. Dan hadis mana? Kata Nabi apa? 3 tanda orang munafik. Salasum fil munafik. 3 tanda orang munafik. Ya, idza haddasa kadzaba, bila cakap bohong. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, bila dijanji mungkin janji. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah dikhianat. Itu 3 tanda. Ya. Banyak lagi tanda-tanda. Bila dia semayang dia rasa malas, itu tanda munafik itu. Tapi bukan nak tuduh orang ya. Jangan tuduh orang lain dia sanul tu sanul. Jangan ya. Untuk diri kita. Alright, lagi? Habis. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan ya. 1 jam 6 minit 7 saat. Ya. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Mana yang terpukul, yang terketit, yang terbeliung, terkapak, minta ampun, minta maaf ya. Bukan cadang nak ngapak dari kampung ni dah. Cadangnya nak bagi ilmu saja. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Boleh amal tak? Boleh amal tak? Selawat boleh amal ke tak? Atas? Buatlah ya. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فالحمت فلك الحمد كما أكرمت فرحمت وقلت وقلت الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمتهم وتلهمنا كما ألهمتهم وتحفظنا من أنت به علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة